Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Semoga segalanya sentosa di pagi ini bersama saya, Chedi dan juga rakan Sugan Pasha di Apa Khabar Malaysia. Satu lagi episod baru hari ini, 24 Januari 2023, hari ini hari Selasa, masih lagi dalam mood orang kata cuti yang panjang kan. Betul. Kita meraihkan sambutan tahun baru Cina sama-sama kan. Macam mana cuti panjang ni, ada perancangan yang saya sendiri tak ada perancangan sebab semalam pun saya bekerja juga, Cik. Okay. Jadi memang tak ke mana-mana lah saya. Jadi bagi anda di luar sana yang mungkin akan memulakan perjalanan pulang dari kampung ataupun dari mana-mana sahaja, diharapkan akan berada dalam keadaan yang selamat. Cek dulu kenderaan sebelum bergerak. Pastikan bawa kereta hati-hati, kita sampai ke destinasi dengan selamat hendaknya. Dan kita jangkakan lebuh raya hari ini memang sesak dengan penuh dengan kenderaan, jadi hati-hati di jalan raya. Sentiasa kita ingatkan antara satu sama lain. Okey, baiklah, hari ini banyak pengisian yang akan kami kongsi sama dengan anda. Selain kita meninjau di portalbernama.com, satu isu dan juga topik yang akan kita bincangkan di mana baru-baru ini Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ada mengumumkan usul tentang Malaysia Madani. Mungkin ramai yang nak tambah pengetahuan tentang Malaysia Madani itu sendiri. Sama-sama kita nantikan. Juga satu topik yang cukup menarik, kita like-like sikit lah. Dah hujung-hujung kan, kita akan dapatkan sedikit hiburan dari artis undangan kita nanti. Itu semuanya sekejap saja lagi. Jom kita tengok antara yang terpampang di bernama.com. Sesuatu yang agak mengecewakan jugalah sebenarnya. Kita harap perkara ini tidak berlaku, tapi ini satu perkara yang lazim mungkin terjadilah di musim orang kata cuti sekolah ni kan. Kadang-kadang kita sendiri tak alert dengan apa yang terjadi. Di mana di Melaka, laporan pengunjung cedera di hempat pokok tumbang di Zoo Melaka. Rata-rata ramai yang dah tahu dan melihat lebih awal di media sosial tentang isu ini. 3 pengunjung termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun cedera selepas dihempak pokok tumbang ketika berkunjung ke Zoo Melaka. Kejadian kira-kira petang semalam. Ketiga-tiga mangsa itu, Azizul berusia 43 tahun, Ruziana berusia 40 tahun dan juga seorang lagi kawannya, Muhammad Fatah Danish, kanak-kanak kecil di kawasan kandang harimau untuk melihat pameran haiwan. Kata Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, sebelum itu mangsa yang datang bersama keluarga masing-masing seramai 15 orang menyewa perkhidmatan ibas yang disediakan oleh pihak zoo untuk bersiar melihat pameran haiwan pada waktu tersebutlah. Katanya sebaik tiba di kawasan kejadian, mereka turun daripada kenderaan sebelum secara tiba-tiba sebatang pokok tumbang dan menimpa mereka yang berjalan di hadapan pengunjung yang lain. Azizul mengalami retak kaki kanan dan wanita itu retak tulang pinggul, dan anak lelaki berusia 6 tahun cedera ringan. Itu sebenarnya kita tahu kadang-kadang perkara ini kita cuba elak, tapi benda nak jadi kan, kejadian yang tak dijangka boleh berlaku. Apa yang pasti kita ambil iktibar juga sama-sama daripada kejadian yang terjadi. Kita lebih peka dengan keadaan sekeliling dan kita harapkan juga pihak Zoo Melaka lebih membuat pemantauan yang lebih rapi sebelum bermulanya operasi Zoo Melaka itu sendiri. Betul tu, Cik. Dalam kita kesibukan kita menyambut perayaan Tahun Baru Cina dan sebagainya, baru-baru ni memang kita ada sedikit kerisauan dengan trend peningkatan ataupun kes COVID dalam negara. Lebih-lebih lagi dengan berita varian baru COVID dan juga pelancong-pelancong yang akan masuk ke dalam negara. Walau bagaimanapun, trend menunjukkan kemasukan pesakit COVID ke fasiliti kesihatan sedang menurun. Jadi jumlah kemasukan pesakit COVID-19 ke fasiliti kesihatan bagi setiap 100,000 penduduk menurun 8.6% pada minggu epidemiologi ketiga 2023, iaitu daripada 15 hingga 21 Januari berbanding minggu sebelumnya. Jadi mengikut kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, jumlah kemasukan pesakit COVID-19 ke hospital awam bagi setiap 100,000 populasi pada ME3 2023 berbanding ME2 2023 mencatatkan penurunan 28.6% bagi pesakit kategori 1 hingga 5. Jadi ini menunjukkan satu penanda yang positif juga. Jadi orang di luar sana pun tidaklah perlu terlalu risau
berkenaan dengan kes jangkitan COVID. Walau bagaimanapun, pada masa yang sama kita pastikan kita jaga diri sendiri dan juga orang di sekeliling kita. Kalau ada rasa macam tak sedap-sedap badan ke, tak sihat ke, boleh lakukan test COVID sendiri dan juga kita cubalah jangan keluar ke tempat yang sesak ke, pastikan masih memakai pelitup muka dan sebagainya. Lega sikit Betul. setidaknya orang kata kalau boleh ambil juga langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan daripada penularan terus COVID-19 ini. Baiklah, kita melangkah ke satu cerita yang mungkin kita akan bawakan topiknya sekejap saja lagi ya. Malaysia Madani ini yang telah beritahu oleh Perdana Menteri kita sendiri, Malaysia boleh menjadi negara maju jika amalan merompak kekayaan negara dihentikan, dan kata Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, Malaysia berpotensi untuk diangkat sebagai sebuah negara maju di rantau ini dengan syarat amalan merompak, yakni amalan rasuah atau merompak kekayaan negara melalui gejala rasuah ini dihentikan sama sekali, kata beliau. Dan Perdana Menteri juga berkata pimpinan politik, penjawat awam, peringkat tertinggi maupun badan-badan penguatkuasaan mesti dan wajib menghentikan amalan berkenaan. Dan katanya, saya tidak akan bertolak ansur lagi dengan sikap orang yang menggunakan kontrak ataupun projek untuk mendapatkan ataupun mengambil kesempatan untuk mencari kekayaan yang bukan hak mereka, katanya ketika berucap pada majlis baru-baru ini di Rumah Terbuka Tahun Baru Cina. Dan dalam pada masa yang sama, rakyat Malaysia mesti ada keberanian untuk menolak fahaman perkauman, rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Dan bukan itu saja, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya orang kata membenci dan harus menolak maupun menghentikan terus amalan rasuah ini. Dan dalam masa yang sama juga, agama kita melarang maupun menuntut kita untuk mengelak ataupun mengambil rasuah yang boleh orang kata merosakkan diri, agama dan juga negara kita. Betul tu. Baik, kita akan itu saja setakat ini petikanbernama.com. Jika inginkan informasi yang terkini, boleh layari terus ke portal bernama.com. Sekarang ni kita tengok dulu ramalan cuaca untuk hari ini dan seterusnya bersama rakan penyampai dari Bilik Berita. Silakan. Salam Malaysia Madani dari Bilik Berita bersama saya Nur Liana Zulkifli. Kerajaan berusaha mencari penyelesaian bagi menurunkan harga bahan mentah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan pelbagai barangan terutamanya dalam memastikan pengeluaran mencukupi serta memberi sokongan kepada pengeluar domestik bagi produk telur, ayam dan sayuran. Perdana Menteri mengulas kenyataan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyeru kerajaan mencari jalan penyelesaian untuk menurunkan harga bahan mentah. Tak apalah kita dengar pandangan dia, tapi sebenarnya tumpuan kita itu, apa yang kita tahu, memastikan production itu cukup, memberi dukungan kepada pengeluar dalaman, baik telur atau ayam atau sayuran, itu diberi tumpuan. Jadi saya pun mampu banding sebulan setengah menteri-menteri yang berkenaan, yang bekerja, itu kalau kita nak bandingkan, saya boleh akui bahawa yang dilakukan sekarang ini lebih bersungguh-sungguh. Terdahulu dalam ucapannya pada Majlis Kenduri Rakyat di kampungnya, Ceruk Tok Kun, Bukit Matajam, Pulau Pinang semalam, Datuk Seri Anwar berkata, dalam masa singkat sejak beliau dilantik sebagai Perdana Menteri, kehadiran pelabur antarabangsa dari Eropah, China dan Amerika Syarikat di Malaysia jauh lebih memberangsangkan dari tahun-tahun sebelum ini.
Bajet 2023 yang akan dibentangkan semula 24 Februari ini akan menyentuh sektor pendigitalan dan pertanian moden dalam usaha memastikan ekonomi negara kekal mampan. Perdana Menteri berkata beliau juga akan mempertimbangkan peruntukannya lebih tinggi untuk Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak yang disifatkan kurang mendapat perhatian sebelum ini. Itu dalam pertimbangan saya, ya. Walaupun ada kekangan dari segi pendapatan dan perbelanjaan, tapi kita akan beri perhatian kerana memang benar ada kebenarannya Pulau Pinang itu telah dipinggirkan dari segi peruntukan. Tapi sama juga macam Sabah dan Sarawak memang ada kekurangan besar kerana peruntukan untuk Pulau Pinang itu banyak kepada infrastruktur besar. Di Sabah Sarawak itu termasuk prasarana kecil, klinik, hospital, perumahan rakyat, sekolah-sekolah daif. Pakatan Harapan belum mengadakan perbincangan rasmi dengan Barisan Nasional berhubung pembahagian kerusi yang akan ditandingi kedua-dua gabungan itu pada pilihan raya negeri di 6 negeri akan datang. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata tiada halangan untuk pimpinan parti itu di peringkat negeri mengadakan perbincangan dengan BN berhubung perkara tersebut. Belum, dari segi saya rasminya belum, walaupun saya tidak menghalang pimpinan di peringkat negeri mengadakan perbincangan, tapi secara rasmi itu belum dimulakan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata beliau tidak akan mencampuri urusan PAS yang mahu menentukan sendiri tarikh bersesuaian untuk membubarkan DUN di 3 negeri ditadbir parti itu, iaitu Kedah, Terengganu dan Kelantan. Bagaimanapun, sekiranya PRN di 3 negeri ditadbir PAS tidak diadakan serentak dengan 3 negeri yang ditadbir PH, iaitu Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, ia mungkin menyebabkan kos keseluruhan PRN di ke-6 negeri berkenaan meningkat. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya menyarankan supaya jumlah petugas di kaunter imigresen ditambah bagi meningkatkan kecekapan prosedur pemeriksaan imigresen di KLIA. Menterinya Datuk Seri Tiong King Sing berkata, usaha itu penting bagi mengatasi masalah tempoh menunggu lama berikutan bilangan pelancong ke Malaysia semakin meningkat. Datuk Seri Tiong King Sing berkata sistem pengecaman wajah yang digunakan Jabatan Imigresen juga perlu diperluas kepada semua pelawat antarabangsa, bukan sahaja terhad kepada mereka yang mempunyai pas jangka panjang bagi memudahkan proses pelepasan. Jika Malaysia ingin mengalu-alukan kedatangan pelancong dan menjadikan negara ini sebagai destinasi pilihan yang berdaya saing, masalah sedemikian perlu diselesaikan dengan kadar segera. Menerusi hasil tinjauannya di KLIA, beliau turut mencadangkan pihak berkuasa KLIA menempatkan petugas yang mempunyai kemahiran pelbagai bahasa bagi membantu memudahkan pelancong ketika melalui prosedur pemeriksaan imigresen. Baik, sekian dari Bilik Berita. Salam Madani, salam hormat. Baik, masih lagi bersama kami dan Apa Khabar Malaysia. Tadi kita dah cakap, hari ini kita akan bercakap mengenai konsep Malaysia Madani yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah pun diumumkan akan menjadi teras pentadbiran kerajaan beliau. Jadi hari ini untuk kita bercakap lebih lanjut lagi berkenaan konsep Malaysia Madani ini untuk kita lebih memahami apakah arah tuju dan mungkin objektif konsep ini diperkenalkan. Bersama kita pada hari ini Encik Khairul Arifin Muhammad Munir, Pengurus Kanan Penyelidikan dari Institut Darul Ehsan. Assalamualaikum dan selamat datang. Terima kasih kerana bersama kami hari ini untuk kita lebih mendalami konsep Malaysia Madani. Satu mungkin perkataan yang kita kurang dengar. Dan baru-baru ni kita kerap dengar. Baru-baru ni kita lebih kerap dengar dan kita nak mungkin ramai di luar sana yang orang kata curious, nak lebih memahami apakah itu sebenarnya perkataan Madani itu sendiri dan ingin memahami bagaimanakah konsep Madani itu akan diterapkan dalam pentadbiran negara Malaysia. Jadi kita teruskan ni pada 19 hari bulan Januari yang lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengumumkan kerangka dasar baru
beliau untuk negara dikenali sebagai membangun Malaysia Madani. Mungkin Encik Khairul boleh mulakan dengan menjelaskan dengan lebih lanjut lagi apakah pengertian dan juga konsep dasar baru Malaysia Madani ini. Okey, baik, terima kasih. Pertamanya bila kita lihat kepada apa yang cuba dibawa oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, iaitu konsep Malaysia Madani, ia sebenarnya adalah bukan suatu perkara baru. Perkataan Madani itu sendiri kalau kita rujuk memang ada dalam Kamus Dewan, merujuk kepada pembinaan tamadun, pembinaan suatu masyarakat yang baju, berdaya saing untuk masa depan. Cuma yang menariknya di sini ialah Malaysia Madani yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah suatu perjuangan panjang, sebab beliau telah menyebut soal Madani ini lebih jauh lagi ketika zaman aktivis pelajar terlibat di dalam NGO seperti ABIM, kemudian beliau menjadi timbalan Perdana Menteri dahulu, dan beliau telah menggagaskan perkataan Madani malah semasa beliau sebagai timbalan Perdana Menteri dahulu pernah dianjurkan seminar tentang membangun masyarakat Madani. Jadi konsep Madani di sini adalah yang uniknya. Konsep Madani ini dia bukan semata-mata melihat kepada pembinaan fizikal negara, tetapi dia bermula daripada konsep membina masyarakat itu sendiri. Membina apa orang panggil entiti yang bergerak dalam masyarakat sendiri, sesuai dengan kalau kita ambil ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan mengubah satu kaum melainkan dia ubah daripada diri dia sendiri, kan. Jadi yang itu dalam konsep Madani, dan dia adalah extension ataupun daripada konsep-konsep lain seperti mana yang beliau pernah gagahkan sebelum ni dalam isu reformasi, merubah masyarakat, dan apa yang cuba dia bawa ialah dasar ini ia harus bersifat membangun individu dalam masyarakat itu sendiri. Jadi kalau kita sebut pasal ekonomi itu mesti bersifat jiwanya manusiawi, masyarakat. Kalau kita membangunkan fizikal itu hanya jangan sekadar bangunan yang tinggi, tetapi ianya berteraskan kepada apa yang baik untuk masyarakat itu. Itu saya fikir antara konsep asas kalau kita nak faham apalah yang dikatakan Malaysia Madani yang cuba dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maksudnya keutamaan Malaysia Madani itu diletakkan pada keperluan rakyat itu sendiri. Baik, saya nak tahu juga dan memahami dengan lebih mendalam sebelum diperkenalkan kepada kabinet ini sendiri ataupun di bawah kerajaan perpaduan tentang Malaysia Madani ini sendiri, mungkin ada cerita di sebalik konsep dan tercetusnya idea tentang bagaimana nak meletakkan Malaysia Madani ini di bawah pimpinan beliau. Baik, sebenarnya semua sedia maklum, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sosok yang minat membaca. Dalam speech beliau pun kita tahu beliau quote banyak buku, bahan apa sebagainya. Jadi sebelum kita masuk kepada PRU 15 baru-baru ini, beliau telah menggagaskan beliau fikir bahawa perlu ada satu gagasan yang beliau nak bawa kan kepada peringkat hadapan, dan dia bermula dengan buku inilah Madani yang versi yang biru ni yang kita lancarkan, dan baru ni dilancarkan semula dalam versi buku. Yang ini ada infografik dan sebagainya. Tadi yang ini kemudian dibuat dalam bentuk buku, dan dia dua versi, satu bahasa Inggeris dan bukan skrip. Dalam versi Melayu dia Madani, cuma konsep itu diangkat sekarang ini tajuk Malaysia Madani. Dan menariknya sebahagian besar daripada tulisan-tulisan ini adalah daripada sebahagian besar adalah tulisan-tulisan beliau, ucapan dan juga surat-surat. Ketika beliau di penjara, beliau pernah menulis surat-surat atau nota-nota daripada bahan-bahan bacaan. Tadi kami di peringkat Institut Darul Ihsan dengan kerjasama beberapa rakan-rakan daripada Tripa IT dan sebagainya, termasuk Institute of Future Study, kita bantu untuk menaik balik tulisan-tulisan tangan beliau yang cantik untuk penerbitan untuk kita type balik apa sebagainya, dan duduk bersama dengan beliau, berbengkel bersama dengan beliau untuk menggagaskan penulisan ini. Malah sebahagian besar daripada istilah-istilah yang digunakan ini adalah istilah-istilah yang beliau pilih. Jadi berdasarkan kepada keadaan yang itu, beliau terlalu passion kepada
apa ni yang nak ditawarkan. Dan kalau kita lihat dalam naskah Madani ini, buku ini yang menjadi teras kepada Malaysia Madani, dia seolah-olah dialog. Sebab dia banyak menggunakan perkataan kita. Dia bukan macam perlu dilakukan, perlu dilaksanakan, tidak. Dia bukan perkataan kita. Dia mengajak rakyat untuk berubah. Dan dia ada unsur-unsur setiap rukun-rukun Madani itu, dia akan bincang soal takrifan semasa, apa takrifan yang kita nak bawa. Jadi yang ini dia cuba membawa kepada pembinaan kerangka fikir, saya fikir, kerangka fikir masyarakat sebelum kerangka fikir itu diterjemahkan kepada tindakan dan akhirnya menjadi polisi yang organik dalam masyarakat. Bercakap mengenai polisi, pastinya pelbagai dasar-dasar yang akan diusulkan oleh kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita berbalik kepada 6 teras dalam kerangka Madani, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, nilai hormat, keyakinan dan juga ihsan. Bagaimana 6 teras utama dalam kerangka Malaysia Madani ini akan diaplikasikan dalam penggubalan dasar-dasar dan juga polisi-polisi negara yang akan akhirnya membawa kebaikan untuk rakyat sendiri? Baik, tadi kita dah bincang kerangka definisi. Maknanya kita nak faham dari segi konsep. Ya. Jadi konsep Madani itu dia ada visi dia ada kerangka kerja je. Kemudian ianya digerakkan melalui yang kita sebut tadi lah, rukun yang Puan sebut tadi. Dan yang menarik dia, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan ini, dia tidak bergerak secara berasingan. Ianya bergerak secara selari dan juga kadang-kadang dia bertindih di antara satu sama lain. Semuanya itu bermula daripada kerangka dasar ini sebagai suatu hala tuju. Jadi maksudnya dalam projek-projek pembangunan yang nak dibuat, dalam projek program pembinaan masyarakat yang nak dibina, dalam membina sebab apabila kita membina negara, dia ada perkara yang berkaitan dengan fizikal, contohnya bangunan dan sebagainya. Tapi elemen manusiawi ini kita tidak boleh ambil kira, sebab inilah mereka yang akan mendiami negara ini dan tamadun ini. Namun demikian, ia tidak semata-mata manusia, harus diambil kira juga aspek lain seperti alam. Haiwan yang hidup bersama dengan kita, tumbuh-tumbuhan yang bersama dengan kita, aspek kelestarian alam. Jadi itu sebabnya ianya adalah suatu ekosistem yang ada kesalingan di antara satu sama lain. Baik. Jadi unsur ini harus difahami dari segi konsep. Kemudian apabila nak diterjemahkan nanti kelak, ianya akan diterjemah dalam bentuk polisi dan dasar. Maksudnya kalau kita lihat kepada polisi pembangunan, harus pembangunan kita bersifat mampan. Nak mengelak kejadian tanah runtuh. Itu sebabnya sekarang ini dah ada konsep seperti mana semua projek pembangunan mesti ada social impact assessment ataupun kajian impak sosial. Ini kita kena ada kajian environment atau kajian alam sekitar yang perlu dibuat. Dan kita juga kena harus mengambil kira yang banyak kali Datuk Seri Anwar Ibrahim tekankan, apabila membawa projek pembangunan yang mana ianya memperkukuhkan ekonomi, memperkukuhkan sosial masyarakat, jangan dipinggirkan golongan yang seperti mana B40, miskin apa sebagainya. Jangan berlaku kesenjangan ekonomi. Jadi beliau mengharapkan apabila mereka yang kaya prihatin kepada yang miskin. Mereka yang miskin juga memahami bagaimana orang-orang yang sedikit berada berperanan dan bagaimana mereka menyumbang, dan mesti ada rasa untuk meningkatkan diri. Jadi inilah satu ekosistem yang saya rasa agak menarik untuk difahami oleh rakyat. Dan beliau bawa konsep ini bukan semata-mata sebagai pemerintah, tapi dia mahu ianya difahami juga oleh segenap lapisan masyarakat. Baik, apa yang lebih menarik lagi tentang perkataan Madani itu sendiri? Saya nak tahu juga dengan lebih mendalam kenapa memilih perkataan Madani itu yang berasal daripada negara Arab. Tapi kita nak bincangkan sekejap lagi, ya tuan. Kita nak berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini di Apa Khabar Malaysia.
kami di Apa Khabar Malaysia, bercakap lagi tentang Malaysia Madani ke arah kesejahteraan rakyat. Dan untuk pengetahuan anda, Malaysia Madani satu dasar kepimpinan negara yang diusulkan oleh Perdana Menteri kita yang ke-10 iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, yang dilancarkan baru-baru ini. Dan secara amnya ia terus berfokus kepada keharmonian masyarakat majmuk dan juga pembangunan mampan dan juga pentadbiran urus negara itu sendiri. Baik, berbalik pada soalan saya tadi, mungkin keraplah berlaku baru-baru ini orang tertanya-tanya, masyarakat tertanya sendiri tentang Malaysia Madani, kenapa memilih perkataan Madani itu, sedangkan ramai yang dah tahu Madani itu perkataan yang datang dari Timur Tengah, berasal dari perkataan Arab. Jadi mungkin ada penjelasan yang lebih lanjut lagi tentang perkara ini. Adakah ia menunjukkan kita akan mengadaptasikan konsep Islamik moden itu dalam pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim kini, dan bagaimana Datuk Anwar Ibrahim sendiri memikirkan tentang penerimaan masyarakat Malaysia sendiri yang kita tahu berbilang kaum dan pelbagai agama? Baik, menarik soalan itu kerana sebenarnya perkataan Madani ini walaupun umum lah, kalau kebanyakan dalam survey kami lah, biasa di dia kita banyak buat survey, Madani je, oh ini Madinah ke? Oh tanya Madinah ke? So konotasi begitu kan. Tapi kita tak boleh tolak bahawa konsep negara Madinah itu adalah satu konsep yang telah pun dikembangkan dalam bidang sains sosial. Malah perkataan Madani itu akhirnya di dalam Kamus Dewan pun telah memasukkan korpus itu sebagai sebahagian daripada istilah di Malaysia yang merujuk kepada masyarakat. Malah kalau istilah masyarakat Madani merujuk kepada civil society. Jadi terjemahan civil society adalah masyarakat Madani. Dia boleh jadi komponen NGO, semua aspek yang ada dalam masyarakat. Jadi oleh yang demikian, perkataan Madani itu sendiri sebenarnya tidaklah semata-mata kita merujuk kepada umat Islam semata-mata. Sebab kerangka Madani yang cuba dibawa dalam berasaskan kepada buku Membangun Negara Madani yang ditulis oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau ingin membawa Madani yang dalam bentuk yang lebih luas dan lebih besar, iaitu bagaimana kerjasama di antara warga negara, sikap sifat kita istilahkan sebagai muwatanah ataupun warga negara ini. Dan bila kita sebut soal warga negara, khususnya warga negara Malaysia, ia melibatkan semua kaum. Jadi telah masuklah Melayu, Cina, India dan sebagainya. Dan yang paling penting sekarang ini pun, beliau telah pun berusaha dengan gigih untuk memberikan hak yang sepatutnya kepada Sabah dan Sarawak. Itu sebabnya kalau kita baca naskah Madani ini, buku yang Madani ini, banyak ayat-ayat akan menjurus kepada soal adil, soal keadilan. Keadilan dalam Islam itu wadu'u syai' fi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia bukan bersifat sama rata, tetapi kita lihat kepada meletakkan apa yang betul pada tempatnya. Inilah yang cuba digerakkan, dan pastinya seperti mana yang disebutkan tadi, ianya tidak hanya semata-mata satu kaum saja, walaupun namanya sedemikian, tapi ianya merentas kepada kaum, bangsa dan agama. Ini yang hendak dibawa oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Baik. Okey, kita bercakap mengenai penerimaan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Selalunya bila kita bercakap, bila ada menggunakan konsep yang menggunakan terma-terma ataupun perkataan-perkataan Arab ni, ramai mungkin antara rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam akan terasing atau terasa sedikit tersisih, merasakan mereka adalah golongan minoriti dalam negara. Jadi dalam konsep Malaysia Madani ini sendiri, apakah mungkin antara usaha yang akan dibawakan atau dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan untuk membawa rakyat Malaysia lebih bersatu dan tiada sesiapa pun merasakan jurang perbezaan antara satu sama lain tu? Okey. Baik, pertama sekali saya ingin mengemukakan konsep ataupun ingin menjelaskan bahawa sebenarnya Madani ataupun sebagainya, bagi Datuk Seri Anwar, dia bukan soal istilah. Itu sebabnya ketika mula-mula kita menggerakkan gagasan ini, dalam bahasa Inggeris namanya skrip. Dalam bahasa Melayu namanya Madani. Tapi dia ada dua unsur yang sama, dia punya unsur rukun yang sama. Jadi dalam perbincangan kita dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia selalu menyatakan bahawa ianya bukan soal polemik di antara perkataan dan sebagainya, tetapi kandungan itu yang beliau nak tekankan. Jadi kalau menjurus kepada suasana itu, itu sebabnya naskah
perbincangan berkaitan Madani ini, dia tidak harus sifatnya dalam silo ataupun kekun yang ini. Jadi ianya harus diperluaskan kepada bangsa lain dan juga tamadun. Jadi untuk itu, kalau dalam perbincangan dengan masyarakat Tionghoa ataupun masyarakat India dan sebagainya, ataupun Sabah dan Sarawak, ada elemen-elemen yang menjadi elemen sifat bersama, nilai-nilai bersama, tetapi kalau ada penambahbaikan, ini boleh dikembangkan. Jadi itu sebabnya dalam Madani disebut bahawa ada dasar-dasar tertentu yang kita perlu kekalkan. Tetapi ada dasar-dasar yang perlu diubah suai, polisi yang perlu diubah suai. Malah ada yang perlu ditamatkan, digantikan dengan sesuatu yang baru. Jadi di sinilah saya lihat bahawa kita tidaklah menyekat kepada konsep Madani ini, polisi yang dibangun ini, sebagai suatu perkara yang terlalu tidak dinamik sifatnya. Dan hasrat, kalau kita baca apa naskah ini, kita akan lihat bahawa polisi yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ada dia punya perkara gagasannya, dia punya bingkainya, tetapi bingkai itu boleh diubah suai berdasarkan kepada konteks dan keperluan yang ada dalam masyarakat itu. Dan kalau kita letakkan pada konteks Islam itu sendiri, konsep Madani juga meletakkan Islam di kedudukan yang saya rasa sangat istimewa lah pada Malaysia sendiri. Malah dalam ni beliau sebut bahawa perkara-perkara yang telah dipersetujui seperti isu Melayu yang disetujui dalam perlembagaan Melayu, kuasa istana dan raja, soal bahasa, soal ini harus dipertahankan. Malah kita harus mengubah dasar itu, konsep Madani itu dibawa dalam mengubah dasar itu mesti berakal kepada tunjang rantau ini. Jadi itu sebabnya kita dalam Madani, apabila kita berbincang soal keyakinan, keyakinan ini bukanlah bermaksud merujuk kepada keyakinan masyarakat kita. Faham bahawa ada jauhar-jauhar, ada keunikan dalam rantau kita ini sendiri yang perlu dinaikkan. Kita harus rasa yakin bahawa kita sendiri boleh pergi dengan lebih jauh lagi. Ini yang elemen-elemen seperti keyakinan, hormat ini dibawa dalam konteks lokal. Jadi yang ini yang saya fikir satu perkara yang harus kita letakkan sebagai sandaran kita. Baik, Tuan, di sebalik saya percaya di sebalik pelaksanaan dalam konsep ataupun konteks Malaysia Madani itu sendiri, pastinya ada cabaran dalam kerajaan perpaduan untuk menggerakkan Malaysia Madani ini sendiri dalam usaha menjayakan Malaysia Madani. Mungkin apa cabaran yang mungkin diberitahu oleh Perdana Menteri kita? Saya percaya Tuan lebih dekat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Mungkin di sebalik penceritaan yang kita sendiri rakyat Malaysia tidak tahu, ianya satu cabaran yang saya percaya agak sukar. Antara cabaran yang saya rasa paling penting sekali ialah cabaran dari segi kefahaman dan ilmu. Ini satu perkara yang cukup penting. Sebab kita telah pun terbiasa apabila sesuatu perkara dilancarkan, contoh Malaysia Madani sebagainya, dia jadi kosmetik. Tak banyak rakyat di luar sana yang hendak menerokai, membaca. Malah kita budaya membaca masyarakat kita pun dah perlu dipertingkatkan. Jadi tidak ramai yang ingin cakna untuk mengetahui dengan lebih mendalam. Ini yang saya fikir yang beliau selalu fokuskan soal pendidikan dan juga kefahaman, membina apa yang disebut sebagai tasawur, membina world view. Jadi ini penting. Cuma nak membina kefahaman, nak membina tasawuf, ini perlu harus melalui satu proses yang disebut sebagai pendidikan. Rakyat kena diajak untuk membaca, rakyat kena diajak untuk memahami, berdiskusi. Jadi kalau elemen diskusi membaca ini berlaku, barulah ianya dapat mewujudkan kefahaman. Sebab kalau hanya memahami secara kosmetik saja, pilar dan sebagainya, dia tidak akan mendasar. Jadi sama seperti mana kaki dengan kerajaan, pembuat dasar dan sebagainya, harus faham betul. Itu sebab beliau
selalu tidak mengutamakan itu sebab kalau contohnya masa kami buat perasmian baru ni, malah buku Madani ni beliau memang tak nak diletakkan muka beliau di depan. Jadi kalau backdrop tu mula kita dah buat dah gambar Datuk Seri Anwar, beliau kata delete sebab it is not about me. It is about people. Itu yang beliau selalu tegaskan. Baik, kita dah semua umum tahu perjalanan dan perjuangan beliau lebih 20 tahun sehingga hari ini akhirnya menjadi Perdana Menteri Malaysia melalui pelbagai cabaran kemelut politik, perundangan dan lain-lain lagi. Dengan memperkenalkan konsep Malaysia Madani ini sendiri, ideologi yang dibawa oleh beliau, apakah perbezaan dan juga apakah harapan beliau sendiri berbanding ideologi-ideologi yang dibawakan oleh Perdana Menteri yang lain sebelum ini? Okay. Pertamanya saya rasa keywordnya adalah kesinambungan. Itu sebabnya kalau kita membaca naskah Madani ini, ia tidak merujuk kepada susuk Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu menonjolkan legasi beliau. Ini beliau sebut dalam ucapan beliau baru ini, bukan nak meninggalkan monumen yang tinggi, bukan buat legasi, tetapi adalah kesinambungan. Malah beliau ada mengiktiraf beberapa dasar-dasar yang telah dibuat dahulu seperti keluarga Malaysia, dasar pembangunan ekonomi bersama dan sebagainya. Tetapi cuma mungkin ada kelemahan-kelemahan tertentu yang perlu penambahbaikan. Malah dasar-dasar pandang timur yang pernah diajukan Malaysia, sebenarnya semua perkara itu adalah satu titik-titik yang membawa kepada kemajuan kita hari ini. Madani mengiktiraf itu. Cuma ada dalam undang-undang disebut sebagai lakuna, ada kelompongan-kelompongan. Dan bagi beliau kelompongan itu bermula dengan bukan benda fizik, pembangunan. Dia bukan bangunan yang mencakar langit, tetapi ialah kelompongan itu pada rakyat itu sendiri, pada struktur ekonomi. Itu sebabnya dalam konsep Madani, kalau kita lihat dari segi perkara-perkara yang menjadi sasarannya adalah ekonomi dan kewangan, perundangan, institusi, pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan, malah dia panjangkan lagi kepada bandar dan luar bandar. Ini antara teras sasaran yang hendak beliau bawa dalam proses reformasi kepada perubahan itu, kepada masyarakat. Pastinya Datuk Seri Anwar boleh membawa ataupun membawa perubahan atau membawa pelbagai dasar-dasar dan polisi, tetapi yang pentingnya ia adalah perubahan konsep Malaysia Madani sendiri ni, macam Encik beritahu tadi, memerlukan perubahan itu datang sendiri daripada rakyat. Jadi apakah sebagai rakyat Malaysia untuk kita memenuhi visi ataupun impian Perdana Menteri kita sendiri yang boleh dilakukan oleh rakyat untuk kita merubah dan membawa Malaysia ke satu arah yang lebih tinggi dan lebih maju lagi? Baik, untuk saya fikir untuk menterjemah hal ini, pertamanya adalah ianya perlu difaham dahulu. Jadi diskusi tentang Madani, dia menarik dia sebab Madani ini kita tak bermula dengan satu kertas polisi, maknanya dasar, kemudian dicerakinkan apa yang nak dipenuhi dalam dasar itu, tapi dia bermula dengan lontaran idea dalam bentuk buku, manuskrip ini, ya. Jadi saya fikir rakan-rakan di luar sana kena cari, baca dan cuba dan dia didiskusikan. Malah beliau minta kalau dibincangkan di masjid, di kelompok mahasiswa dan pelbagai peringkat untuk dibincangkan, dan ianya boleh akhirnya diterjemahkan kepada tindakan. Dan tindakan ini saya fikir dia tidak perlu walaupun jangan tunggu dasar dengan juga polisi baru, tetapi tindakan itu boleh dibuat dari segi kelompok kecil yang berada dalam masyarakat secara organik. Yang ini yang saya fikir. Kat mana tuan kita boleh dapatkan buku ni? Sekarang ni antara yang mengeluarkan buku ni adalah di Institut Darul Ihsan. Kita dah ada 3 versi lah buku ni. Institut Darul Ihsan keluarkan buku ni dalam versi berwarna, yang ini ada gambar dan sebagainya. Kemudian yang baru-baru kita lancarkan dalam versi buku. Kemudian dalam bahasa Inggeris kita namakan skrip, dan ada juga e-book.
e-book kita buat kerjasama dengan Kota Buku. Kena melayari website Kota Buku, ada portal e-book yang kita boleh download buku tersebut. Okey. Baik, dapatkan di platform yang mungkin anda boleh cari seperti yang diberitahu oleh Tuan Khairul itu tadi. Baik, kita dah pun sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku pengurus kanan penyelidikan Institut Darul Ihsan bercakap tentang Malaysia Madani ke arah kesejahteraan rakyat. Setidaknya hari ini kita dapat sedikit pengetahuan baru, dan apa yang lebih penting sama-sama kita sambut baiklah tentang konsep Malaysia Madani itu sendiri. Dalam masa yang sama, kita sebagai rakyat Malaysia boleh terjemahkan dalam apa jua tindak tanduk dan apa jua yang kita lakukan. Baik, terima kasih sekali lagi Tuan. Okey, sekarang kita nak berjalan jauh sikit. Kita nak ke Pulau Pinang. Kita ada VT koresponden berkaitan dengan pengeluar kopi tertua di sana. Jom. Selepas 79 tahun menghidangkan kopi berkualiti dan aromatik kepada rakyat Pulau Pinang, Sin Bun Key Factory, pengeluar kopi tertua di negeri itu, bakal mengembangkan operasinya ke seluruh Malaysia dengan lebih banyak variasi produk. Jonathan Chan Heng Liang, 31, pewaris generasi keempat berkata, kilang itu diasaskan oleh moyangnya Chan Kok Tong pada 1944 dengan tujuan hanya menjadi pembekal kepada kopitiam tempatan di Pulau Pinang. Namun, Jonathan mahu mengembangkan lagi syarikat tersebut, di mana antara perubahan yang dilakukan beliau ialah membuat produk untuk pengguna akhir seperti minuman paket serta membuka kedai kopi jenama sendiri iaitu SBK Coffee Concept Store pada tahun 2020. Beliau berkata terdapat beberapa kedai dalam perancangan, termasuk 2 di Pulau Pinang serta 3 hingga 5 kios di Kuala Lumpur. Mengulas mengenai kapasiti pengeluaran kilang itu, beliau berkata syarikat itu mampu mengeluarkan sehingga 1000 kg serbuk kopi sehari dengan hanya 10 tenaga kerja di kilang itu. Beliau berkata, semua produk ini kemudiannya akan dihantar kepada pelanggannya, iaitu lebih kurang 1000 kopitiam dan kedai kopi di seluruh negara. Itu saja dari Pulau Pinang. Kembali ke studio. Kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Sekarang ni kita santai, lebih relax. Kita enjoy. Kita dah borak pasal konsep Malaysia Madani. Sekarang kita boleh relax sikit. Kenapa tu, Cik? Kita nak menterjemahkan, Cik. Satu lagi, orang kata pendatang baru dalam industri muzik tanah air kita. Kita perkenalkan kepada anda Daniel Kifli. Yay! Apa khabar? Manis je orangnya. Manis je, muda lagi. Ya. Daniel, apa nama single baru dah keluar, Permata Istimewa. Sebelum bercakap tentang itu, mungkin Daniel nak perkenalkan kepada rakyat Malaysia macam mana munculnya Daniel dalam industri suara ini. Alhamdulillah, saya ayah ada dekat industri ni masa start PKP. Saya mula buat konten dekat TikTok dan IG, YouTube jugalah. Saya buat mengenai prank suara sumbang di game PUBG. Okey. Masa yang itulah. suara awak lah tu. Yang nyanyi tak sedap, lepas tu baru yang sedap. Yang mengejek tu. Okey. Permulaan dari situ. Ya, permulaan daripada situ. Seterusnya barulah alhamdulillah ada label-label luar nampak, dapat offer. Kat situlah mulanya saya. Okey. Memang daripada dulu lagi ada niat untuk jadi penyanyi ke macam mana? Saya sebenarnya mula juga daripada sekolah menengah. Sebenarnya saya hobi je. Tapi sebab ada seorang cikgu ni, dia nampak, lepas tu dia paksa saya. Saya tak nak pun paksa. Kadang saya nyanyi lagu sedih ke lagu happy ke, memang saya berdiri tegak je. Memang tak berani, memang gigil semula. Tapi start daripada tu saya belajar macam-macam. Alhamdulillah saya nak ambil cabaran ni lah. Saya rasa saya boleh cabar diri saya. Okey. Permulaan sebagai seorang penyanyi yang serius dalam profession ini, bila? Saya rasa tahun lepas startnya saya sign kontrak tu, memang saya dah nekat. Saya nak bertapak, nak ambil ilmu dalam bidang nyanyian ni lah. Sampailah alhamdulillah dah keluar single saya sendiri. Siapa yang nampak bakat awak sebenarnya? Antaranya guru saya lah. Macam family kurang, sebab saya pun malu juga. Guru saya, cikgu dan juga orang luar yang saya start buat konten. Lepas tu diorang paksa lagi buat. Macam diorang komen, diorang nak lagi. Yang start tu saya rasa macam, macam boleh ni. Paksalah dia, cabarlah lagi. Terpaksalah ni. Terpaksa rela. Terpaksa rela. Sebab saya suka
saya nyanyi ni kan hobi. Saya suka nyanyi sambil menyampaikan sesuatu. Okey. So bila kita buat macam tu, kita rasa tenang lah. Banyak juga cover-cover yang dimuat naik di YouTube. Alhamdulillah. Nyanyian ada juga Daniel. banyak. Okey. So, apa yang menyebabkan Daniel sendiri mengambil keputusan untuk menceburi bidang nyanyian secara profesional? Sebab ialah kalau kita tengok pun dia masih malu-malu lagi kan. Apa yang macam mana orang kata menggerakkan hati tu untuk menjadi penyanyi? Sebenarnya daripada dulu lagi saya suka buat lagu sikit-sikit je. Lepas tu start situ saya rasa macam saya ada something lah. Alhamdulillah saya ada something, saya ada nampak. Lepas tu dulu masa sekolah juga, kan awal-awal PKP tu saya agak give up sebenarnya sebab saya minat bola. Tapi kan PKP so benda tu terstop. So dah tak boleh lah sebab under 17 tahun kan. Bila kita dah 18 kita dah tak boleh join. Masa tu saya terfikir saya nak buat apa lah. Belajar. Saya memang nak belajar tapi saya rasa macam kita ada kelebihan kat sini sebab orang dah nampak daripada sekolah. Apa salahnya kita cuba tajamkan lagi benda tu, kita ambil pengalaman baru kan daripada segi macam tu. Okey, so dia nak main bola sebenarnya. Macam mana daripada main bola tiba-tiba boleh jadi penyanyi? Mungkin boleh ceritakan pengalaman waktu di sekolah. Sebab tadi Daniel cakap banyak cikgu yang push Daniel untuk menyanyi. Okey. Ceritalah masa zaman sekolah tu macam mana pula? Cabaran dia ke, kawan-kawan support ke, macam mana? Sebenarnya zaman sekolah pun memang banyak kenangan juga. Antaranya macam saya sebenarnya zaman sekolah saya diketepikan sebenarnya. Macam dengan budak-budak lah, ramai yang tak suka lah. Jadinya bila cikgu kedepankan kita pun ramai tak support. Sampailah kita habis sekolah, kita rasa geram, kita rasa macam tak apa, aku buktikan one day kita boleh berjaya macam orang lain, lebih lagi. Baik, saya suka semangat tu. Okey, semangat itulah kita nak cakap terus tentang single terbaru yang berjudul Permata Istimewa ni. Hasil tulisan Daniel sendiri ke ataupun memang guna yang lebih pakar tentang penulisan lagu? Macam mana penceritaannya? Saya ni hasil saya sendiri, tapi lepas saya join label, diorang lagi tajamkan lagi lah lirik, lagi mantapkan lagi lah semua. So dari segi penulisan lagu, melodi, komposer Daniel sendiri buat semua? Tak, komposer by AG Koko. Okey. Kalau lirik pula by diri saya juga dan juga rakan saya Anak Saidin. Okey, cerita pasal apa Permata Istimewa ni? Okey, Permata Istimewa ni sebenarnya saya buat khas. Masa tu kan PKP, saya buat untuk semua orang. Sebab masa tu saya nampak ramai yang jumpa partner yang betul-betul diorang nak. Ada yang langsung ke perkahwinan dan sebagainya. Jadinya saya rasa macam lagu ni sesuai lah untuk semua orang yang menghargai. Lagi-lagi lah masa PKP tu, kan diorang banyak masa kat rumah. So lagu tu macam relate lah dengan semua. Macam untuk perkahwinan boleh pakai. Dia juga mengenai seorang lelaki sebenarnya. Seorang lelaki dia berterima kasih kepada perempuan, lalu dia menghalalkannya. Lagu cinta menjadi pilihan ramai ya sebenarnya. Apa sebenarnya yang Daniel rasa, kenapa kalau setiap lagu je mesti lagu cinta? Mungkin saya rasa masing-masing ada pengalaman kot. Walaupun yang tak serius mestilah ada cinta monyet kan. Betul. Saya rasa kat situ lah ada ilhamnya. Saya pun dulu tipulah kalau tak ada pengalaman macam tu kan. Kat situ jugalah terdetik nak buat lagu ni mengenai percintaan dan juga untuk semua orang lah. Saya rasa dia berterima kasih kan. Mungkin cinta lebih dekat dengan kehidupan kita kan. Betul, semua orang mesti ada kisah cinta masing-masing. Jadi untuk Daniel sendiri, adakah Permata Istimewa di hati? Kita tanya soalan panas. Itu ke? Ada ke tak? Ataupun lagu ni ada diinspirasikan oleh Permata Istimewa Daniel sendiri ke macam mana? Tak ada, sebenarnya saya ambil daripada kisah semua orang. Baik. Macam kawan-kawan dia bercerita, saya gabungkan semua, saya fikir macam aku ada something nak bagi kat semua orang. Biar semua orang dapat rasa cinta. Cinta tu tak semestinya untuk manusia kan. Untuk haiwan, untuk barang yang kita suka. Dan semua benda lah kita boleh kaitkan dengan cinta tu. Kalau kita tengok, kita lihat di kaca TV tadi video muzik Permata Istimewa, direction lagu lebih kepada pop ballad. Betul. Siapa yang memilih? Memang itu
Daniel sendiri yang pilih untuk konsep macam tu ataupun memang arrangement daripada pihak pengurusan? Sebenarnya lagu ni ballad. Saya main gitar dulu. Okey. So sekarang kan zaman TikTok, jadinya kita nak cuba benda yang baru lah. Okey. So mungkin lepas ni kalau saya post ballad, dekat akustik kita boleh buat ballad kan. So boleh banyak lah benda tu. Pelbagaikan Tak buat satu je lah. Okey. Adakah Daniel rasa sebagai seorang penyanyi sendiri terikat dengan satu-satu genre ataupun boleh bebas mencuba apa-apa genre saja? Saya rasa bila kita dah kat bidang ni, kita tak boleh tolak dah benda tu. Kita kena ambil cabaran lah. Saya pun suka cabar diri saya lah. Saya nak, kalau boleh saya nak try semua benda lah. InsyaAllah. Forte Daniel sendiri bagaimana? Apa yang Daniel rasa selesa? Genre macam mana? Saya rasa ballad. Tapi buat masa ni banyak lagi kena asah lagi lah. Sebab ballad bukan senang. Kalau kita tengok artis Malaysia pun kebanyakannya memang yalah, semua yang ada nama kan. So kita nak macam diorang tu agak sukar. Tapi insya-Allah saya rasa saya boleh. Pada Daniel sendiri, apakah mungkin kelainan yang Daniel boleh bawakan dalam industri muzik? InsyaAllah kelainan yang saya boleh bawakan tu, saya boleh bawa nama Daniel tu dengan diri saya sendirilah. Maksudnya dari segi nyanyian, percakapan dan juga macam mana kita nak cakap kan, macam jadi yalah, tunjukkan bakat dulu. Kena keluar banyak TV ni sebenarnya. Baru saya tahu bakat tu kat situ. Lebih kena cuba banyak benda baru juga kan. Okey Daniel, mungkin boleh Daniel ceritakan sedikit kat mana kita boleh dengar Permata Istimewa ni dekat platform yang mungkin ada di platform digital. Okey, platform digital untuk Permata Istimewa ni ada dekat YouTube, Spotify dengan Joox. Dan itulah saya rasa. So dekat situ juga korang boleh tengok MV dan juga saya ada buat demo akustik dia sebelum ni. Tapi ramai sebenarnya kalau saya jadi penyanyi kan, masuk je dalam industri saya mesti simpan angan-angan nak berduet dengan penyanyi yang dah dikenali lah, impian. Okey, Daniel sini bagaimana? Idola. Dengan siapa satu hari nak bekerjasama? Saya alhamdulillah sekarang apa yang saya impikan tu dah sikit demi sikit dah dapat. Macam sebelum ni saya untuk single kedua sebenarnya saya ada collaboration dengan artis Indonesia. Okay. Wow. Untuk satu lagu dan untuk yang kedua ada artis Malaysia juga. Okay. Artis Indonesia tak tu boleh sebut akak kenal kat Sabar lagi. Triswaka. Okey. Itulah artis Malaysia tu masih rahsia lagi. Oh, dia tak boleh bagi tahu. Masih dalam perancangan lah. Wah, dah standby single Okay. ada dalam perancangan. Wah, itu dia dah fikir ke hadapan sebenarnya, Pasha. Okey, kita nak suruh nyanyi sikit je. Nyanyi lagu saya sendiri. Boleh? Okey, boleh. Pak chorus je ke? 2, 3, 4. Terima kasih untuk segalanya. Setelah kau hadir, semua berubah. Okay, nak lebih-lebih kita dengar kat YouTube. Macam sound kaset lah cik. Dah bila sound kaset ni. Okey, terima kasih banyak. Thank you so much kepada Daniel Kifli dengan lagu yang berjudul Permata Istimewa itu. Mungkin anda boleh dengarkan sepenuhnya di platform digital, dah pun ada di semua platform yang diberitahu oleh Daniel tadi. Semoga sukses dalam industri muzik tempatan kita, dan kita harap jugalah penyanyi Malaysia juga mampu melakar nama di peringkat antarabangsa. Betul. Itu yang kami doakan, Daniel. Okay. Baik, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan Apa Khabar Malaysia untuk hari ini. Pelbagai pengisian yang pada saya rasa sangat penting. Hujung-hujung pun kita dah santai, relax, boleh sambung cuti cak lepas ni. Jom balik tidur apa pun. Cuti hari ini habis. Mungkin esok banyak perancangan dah pun mula bergerak dan digerakkan semula oleh anda yang mungkin memandu pulang ke rumah ataupun nak balik ke tempat asal. Pandu dengan berhati-hati. Saya percaya lebuh raya penuh hari ini ya. Betul. Apa-apa pun jaga diri, jaga kesihatan semua. Saya Pasha Rahim. Assalamualaikum. Saya diundurkan diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih untuk segalanya.